Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Inspektor Salmimi Azira binti Saman daripada bahagian Databank DNA IPD Kubang Pasu. Saya berterima kasih kepada pihak PPD dan IPBIBKS Kubang Pasu kerana menjemput saya untuk menghadiri program pada hari ini dan menjayakan program pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin memberitahu bahawa saya akan menyampaikan satu ceramah tajuk Remaja dan Undang-Undang. Saya ingin perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Inspektor G20081 Salmimi Azira binti Saman. Saya bertugas berkhidmat dalam PDRM selama 12 tahun, bermula tahun 2011 sehingga kini. Saya berpengalaman dalam bidang dalam bahagian siasatan jenayah juga selama 12 tahun. Jadi selama 12 tahun tu tak pernah kerja di bahagian lain tapi bertukar cawangan. Pada mulanya saya bertugas sebagai pegawai penyiasat jenayah di IPD Machang, Kelantan. Selepas itu seterusnya sebagai Inspektor Siasatan Perundangan juga di IPD Machang, Kelantan. Selepas itu saya beralih ke IPK Kelantan, bahagian perundangan juga, D5. Dan selepas itu saya meneruskan pelajaran bidang sarjana forensik di HUSM Kubang Krian. Dan selepas itu tahun 2020 saya ditugaskan di IPD Kubang Pasu sebagai Inspektor Siasatan Databank DNA D13. Itu sedikit sebanyak latar belakang tentang diri saya. Okey, untuk tajuk pada hari ini, saya pilih tajuk Remaja dan Undang-Undang sebab kebanyakan kes-kes jenayah pada masa kini berlaku di kalangan remaja dan kebiasaannya apabila kes jenayah itu bermula dengan usia remaja dan dia akan terusnya macam berterusan dan susah untuk diorang berhentilah benda ni. Kalau macam usia remaja ni banyak cabaran dan sememangnya kebanyakan kes-kes jenayah tu bermula di usia remaja. Okey, seterusnya saya ingin skop ceramah saya, sedikit sebanyak skop ceramah saya. Definisi jenayah, definisi remaja, pelakuan jenayah, masalah sosial, jenayah seksual, faktor berlakunya jenayah, peranan masyarakat dan kesimpulan. Okay, ini ialah definisi jenayah. Definisi jenayah dalam istilahan perundangan ialah tindakan manusia yang ditegah oleh undang-undang. Kira semuanya tindakan di bawah undang-undang adalah jenayah. Tak kiralah undang-undang yang digunakan pakai di Malaysia lah khasnya. Tak kiralah undang-undang kanun kesiasaan. Ada banyak undang-undang di Malaysia. Salah satu yang popular adalah kanun kesiasaan. Mungkin banyak orang dah dengar. Akta dadah berbahaya, kesalahan lalu lintas, macam-macam lah atau kesalahan dalam undang-undang di Malaysia. Kalau dalam undang-undang Islam ialah sesuatu perbuatan atau tindakan dilakukan oleh seseorang dan ia diharamkan oleh syarak. Sama ada terhadap jiwa, harta dan sebagainya. Okey. Kalau di Malaysia, jenayah di Malaysia ni terbahagi kepada dua, iaitu jenayah indeks dan juga jenayah bukan indeks. Okay, jenayah indeks ni dia terbahagi pada dua juga, iaitu jenayah indeks kekerasan dan juga indeks harta benda. Indeks kekerasan ini adalah seperti bergaduh, samun, berkawan senjata api, cabul, rogol, itu semua adalah kes kekerasan. Kekerasan ni melibatkan tubuh badan, jenayah ke atas tubuh badan manusia. Itu ialah kategori jenayah kekerasan. Jika kalau jenayah harta benda pula, yang jenayah ke atas harta benda macam curi, curi motor lah, curi apa-apa curilah. Semua itu adalah khianat ke atas harta benda. Semua itu adalah jenayah harta benda. Okey, kalau kita tengok remaja, biasanya kalau remaja ni biasanya berumur di antara 12 hingga 20 tahun. Itu adalah kategori remaja.
Jadi dari sudut psikologinya, remaja merupakan satu jangka masa peralihan dari alam kanak-kanak ke dewasa. Jadi dia ada perubahan fizikal, emosi, tingkah laku dan sikap. Jadi bila remaja ni dia banyak sifat ingin tahu. Sebab itulah bermulanya kehidupan kita ni bermula pada remaja. Kalau remaja tu kita boleh kontrol, boleh ni, insya-Allah lah masa depan kita akan cerah. Kalau bukan nak kata yang remaja yang nakal ni tak ada masa depan, bukan macam tu. Tapi kebanyakannya kalau macam kita boleh kontrol dari usia remaja, insya-Allah lah masa depan akan jadi lebih cerah. Okay, kalau mengikut undang-undang pula, dia berumur lebih kurang 10 hingga 18 tahun. Itu ialah mahkamah juvana, di bawah juvana. 10 hingga 18 tahun. Kalau wanita pula mempunyai kuasa khas terhadap seorang gadis bawah 21 tahun. Kalau di bawah atas kanak-kanak, mereka yang berumur 18 tahun ke bawah. Dan juga untuk pengetahuan, kalau dalam kanun kesiasaan, kesalahan yang dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur 10 tahun ke bawah tidak dianggap satu kesalahan. Jadi kalaulah budak sekolah rendah yang berumur 10 tahun ke bawah ada bully kawan-kawan ke apa, kita tak boleh nak tuduh dia atas satu kesalahan jenayah, sebab itu ada dalam undang-undang dia tidak dikira melakukan kesalahan sebab dia kira peringkat umur ni macam dia belum matang. Jadi kebanyakannya kalau macam dia ada kes bully ke apa, kita pihak polis akan berbincang, berjumpa dan tengok macam mana situasi tu, sama ada boleh dikontrol ataupun tak. Tapi biasanya macam budak-budak sekolah rendah ni macam kita boleh kontrol lagi lah dia punya tahap kenakalan itu. Jadi tak adalah teruk-teruk sangat. Tapi kebiasaannya memang pihak polis akan pergi jumpa dengan parents, dengan guru untuk menyelesaikan kes-kesnya macam ni. Sebab kalau macam buat report pun tak boleh kita nak tindakan undang-undang atas dia. Memang report kita ambil, tapi kita nak buka kes atas dia tu tak boleh. Sebab dia memang 10 tahun ke bawah tu tiada peruntukan undang-undang kat atas dia. Okay, kesalahan jenayah dekat remaja, biasanya kesalahan jenayah tu yang macam saya cakap tadi, jenayah. Okey, pembabitan dengan dadah, kesalahan trafik dan masalah sosial. Tambah lagi satu lagi sekarang masalah scammer ada juga, komersial, itu di bawah jenayah komersial. Scammer pun banyak juga sekarang, tapi macam remaja ni kurang sikit lah pelibatan scammer. Sebab scammer ni biasa orang yang dah bekerja, yang dah dewasa sebab mereka ada banyak idea nak buat, nak tipu orang tu, jadi remaja kurang sikit pelibatan dalam scammer. Kebiasaannya remaja ni dia terlibat dadah, jenayah pun biasanya curi motor, pecah rumah, jenayah kecil-kecilan macam ni. Yang tu biasa dilakukan oleh remaja. Okey, ni antara kesalahan jenayah. Yang ni saya tak fokus sangat sebab tak berapa nak ada di sini. Ini kumpulan something kenakalan macam saya cerita tadi. Okey, ni macam kes kecurian motosikal. Memang kecurian motosikal ni popular di kalangan remaja sebab kebanyakan remaja ni dia orang nak dengan kawan-kawan nak berlumba ke apa ke, depa nak modify motor. Jadi nak modify tak ada duit sebab belajar lagi. Minta dengan mak ayah kena marah. Okey, jadi dia penyelesaian dia pergi curi motor. Dia pergi curi motor bukannya dia nak ambil suatu motor tu pergi jual ke apa, tak. Dia akan ambil spare part mana yang dia nak guna untuk motor dia, bagi laju ke apa ke, biasalah macam pengaruh rakan sebaya. Nak ajak berlumba ke, tengok motor siapa power, biasa macam tu lah yang berlakunya kalau yang curian motosikal dilakukan oleh remaja. Memang hampir 90% kes kecurian motosikal dilakukan oleh remaja sebab memang itu yang dia orang buat dengan motor tu, dia orang leraikan, ambil spare part. Dia tak ada lah ambil pergi jual kat siam ke apa, dia jarang lah kalau remaja ni. Memang tujuan dia pun untuk berlumba haram. Okey, kalau seksyen kesalahan pula, kalau di bawah curian motosikal, di bawah seksyen 379 AKK, dia hukuman dia penjara dia tiada denda, memang penjara wajib. Dan agak berat jugalah penjara sehingga 7 tahun. Tak kira lah penjara berapa pun, tapi dia wajib penjara, tiada denda. Okay, kedua ialah kesalahan kes pecah rumah. Pecah rumah ni termasuklah pecah sekolah ke, pecah apa-apalah, pejabat ke apakah. Ni termasuk di bawah seksyen pecah rumah iaitu 457. Pecah rumah ni pun tinggi juga hukuman dia, boleh hukum penjara sehingga 14 tahun. Tengok kepada kerugian yang dilakukan oleh individu berkenaan lah. Kalau
kerugian dia kecil, hukuman dia rendah sikit. Nah, kalau kerugian dia besar, hukuman dia tinggilah. Okey, pecah rumah ni macam inilah, masuk rumah, umpil pintu ke, masuk ikut shilling ke, semua ni adalah kesalahan pecah rumah. Okey, yang paling popular, rogol. Rogol ni kalau untuk yang macam untuk remaja ni, dia bukannya rogol yang kita ditangkap oleh individu yang asing dan dirogol. Jarang-jarang berlaku kes macam tu. Kebanyakan di Malaysia ni, kes rogol ni dilakukan suka sama suka. Tapi kenapa kita letak dia sebagai rogol? Okey, kita letak dia sebagai rogol sebab dalam undang-undang, melakukan hubungan seks dengan perempuan yang bawah 16 tahun, dia dikira rogol walaupun atas dasar suka sama suka. Itu memang remaja kena faham. Jangan macam suka-suka hati, nak bersuka-suka dengan anak dara orang apa semua kan. Tak tahu kesan dia. Yang tanggungnya laki. Yang perempuan ni biasanya dia orang tak buat report. Biasanya kantoi ke ataupun termengandung ke. Macam tu dia macam automatik kita akan buka kes rogol. Bukannya kadang-kadang mangsa tu tak mahu buat report. Yalah, nak buat report apa atas boyfriend kan, boyfriend sendiri. Takkan nak buat report, tapi kebanyakannya macam mengandung, dia pergi check kat hospital, doktor buat report. Boleh doktor, pihak kesihatan, cikgu, ataupun ibu bapa sendiri boleh buat report bagi pihak mangsa. Memang kita akan terima report tu. Okey, hukuman kes rogol tinggi yang boleh penjara minima dia 5 tahun, maksimum 20 tahun dan juga ada sebatan. Jadi saya warning siap-siap kepada remaja-remaja kat luar sana. Kalau rasa nak buat tu, fikir dulu. Fikir bukan sekali, 2 kali, fikir banyak-banyak kali. Sebabnya sekali terlibat, sekali terkena, susahlah macam masa depan kita pun hancur, gelap. Sebabnya bila kita ada satu kesalahan ni, dah ada rekod jenayah. Jadi rekod jenayah tu memang kita nak minta kerja pun susah. Macam tu. Padahal jenayah rogol je kan. Maksudnya bukannya kita rogol betul-betul kan. Tapi macam dikira kesalahan jugalah. Jadi sebelum buat tu fikir dulu. Dah peruntukan undang-undang macam tu. Okey, ni pemerasan ugut. Pemerasan ugut ni macam kita ugut macam selalunya dekat asrama lah selalu berlaku kan. Macam pelajar ni nak buat apa-apa, okey ugut sebelum nak apa-apa ugut. Macam contoh, kalau kamu nak pergi sini, tolong basuh baju saya macam tu ke apa, ataupun kalau nak pergi ni bagi duit ke, tu peras ugut. Dia macam satu ugutan untuk mendapatkan sesuatu. Ya, kadang-kadang sini lah selalu ugut junior macam tu lah kalau kesalahan di kalangan remaja. Dan satu lagi ragut. Ragut ni biasanya naik motosikal lah, kita naik motor, orang ragut beg apa-apa benda lah. Jadi kalau kita naik motor, terutamanya perempuan, janganlah letak beg di dalam ragam motosikal ataupun galas di bahagian tepi, bahaya. Jadi peragut boleh ragut macam tu saja dan membahayakan nyawa kita juga. Kadang-kadang dia ragut, kita duk tarik, main lawan tarik, jatuh, accident, bahaya nyawa kita juga. Okey, macam selalunya pelibatan pelajar ni, ini section-section yang common lah, yang biasa pelajar terlibat. Kalau kes polis, biasanya pelajar terlibat. Kes 323, kanun kesisaan. 323 tu apa? 323 tu sengaja mendatang kecederaan maut. Contoh macam bertumbuk, tampak ke, tendang ke. Tapi 323 ni tak ada senjata. Dia hanya tangan kosong saja. Tumbuk, tampak, tendang macam tu. Kalau macam 324 ni pun sama juga. Dia mendatangkan kecederaan juga, pukul juga. Tapi dia ada menggunakan benda. Contoh kayu, pisau atau apa sajalah, apa saja alatan, helmet ke, apa ke, dia akan di bawah kategori 324. Walaupun kita pakai cincin, tumbuk orang tu dan patah gigi apa, tu tengok dia punya apa yang dia guna dan juga dia punya kecederaan. Kalau macam 323 dan 324 ni, kecederaan dia cedera ringan saja. Cedera ringan macam tak ada patah-patah apalah. Kalau patah-patah tu semua bawah kategori cedera parah. Okey. Ni yang saya cakap tadi pasal cedera parah. 325 dengan 326. Ini bawah kategori cedera parah. 325 ni sama juga dengan lebih kurang 323. Dia tak pakai senjata tapi apa yang dia buat tu menyebabkan mangsa tu cedera parah. Contoh macam saya kata dia tumbuk tadi, tangan kosong, tak ada apa-apa.
patah rahang ke, patah hidung ke, itu bawah 325. Dia cedera parah yang tu. Sebab dia macam menyebabkan kehilangan deria ke, buta mata ke, itu dah di bawah cedera parah. Kalau 326 ni paling tinggi lah ni dah lah dia pakai senjata. Lepas tu cedera parah pula. Contoh dia ambil parang, libah orang, patah putus tangan. Itu memang kategori di bawah 326 dan paling tinggi lah hukuman 326 ni. Dia boleh denda atau penjara sampai 20 tahun dan ada sebatan juga nah. Okey. Okey, untuk 302 ni bunuh, seksyen bunuh. Yang ni hukuman dia dulu ni gantung tapi sekarang dah tak ada dah. Hukuman yang paling tinggi ialah penjara. Penjara seumur hidup. 304 ni bunuh tanpa niat ni jarang-jarang berlaku lah. Sebenarnya remaja ni kalau macam berlakunya 302, 304 ni secara tak sengaja. Biasanya macam kebanyakannya kes kita bully lah. Bully, pukul-pukul, bergaduh-gaduh, mati. Tak sengaja. Itu biasanya berlaku di kalangan remaja lah. Jarang-jarang sekali lah. Ada memang betul-betul niat dia untuk nak bunuh. Memang dia nak bunuh kawan tu. Memang jarang-jarang sekali berlaku di kalangan remaja. Biasanya di asrama ataupun di institusi pengajian ke atau apa ke, bully, pukul-pukul, mati. Macam tu. Jadi 426 ni khianat. Okey, 506 ni ugutan jenayah. Ugutan jenayah lebih kurang macam peras ugut, tapi ugutan jenayah ni lebih kepada membahayakan nyawa. Macam peras ugut, dia minta something kat kita. Macam dia minta duit ke, dia minta kita bagi handphone ke, macam tu. Tapi kalau 506 ni dia lebih kepada kalau buat benda ni aku bunuh, macam tu. Dia lebih mengancam nyawa. Itu di bawah 506 kandungan keseksaan. Okey, saya masuk sedikit tajuk bully. Macam saya sebut tadi berulang kali, bully ni kan. Sebab di sekolah memang kes bully ni famous lah, memang popular. Dan bully ni bermaksud perbuatan mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau maksud menunjukkan kekuatan masing-masing. Memang ini biasa berlaku di asrama. Saya biasanya lelaki lah, perempuan jarang-jarang berlaku lah. Tapi kebanyakannya lelaki. Biasanya senior bully junior. Macam tu lah dia nak tunjuk dia hebat. Dia dah lama di asrama, kawan ni baru masuk. Jadi kena ikut cakap dia, peraturan dia, macam tu. Okay, bully dia ada dua jenis. Secara fizikal dengan secara mental. Okey, fizikal ni macam dia pukul kita direct. Macam mental ni dia lebih kepada torture mental kita. Macam mengata, dia buat mulut ke, macam tu. Dia lebih kepada nak menjatuhkan kita melalui inilah. Dia pengaruh orang macam tu. Kalau macam fizikal ni, dia tumbuk, pukul, tu fizikal. Ataupun buat sesuatu kan. Okey. Okay, sebab-sebab berlakunya bully, faktor akal sebaya, tidak berfikir secara waras, mempunyai masalah emosi dan juga pengaruh media massa. Kebiasaannya sekarang media massa lah. Banyak benda yang viral di internet dan kebanyakannya budak-budak remaja ni dia pun nak tiru benda tu, dia macam trend. Itu kadang-kadang salah satu punca utama yang menyebabkan berlakunya bully. Okay, kesan dibuli dan pembuli. Okey, kalau dibuli tu biasalah dia akan cedera, trauma, takut. Nak buat apa-apa pun takut. Macam tu. Kalau pembuli pula, dia bertindak agresif. Nanti bila dia dah starting dia dekat sekolah macam tu, nanti tidak, orang kata apa, besar kemungkinan dia dah dewasa nanti pun dia akan jadi something. Tu kita ikut atas individu jugalah. Kalau macam dia berjaya berubah apa semua tu lain lah. Tapi kebiasaannya macam tu lah. Kalau daripada sekolah dia dah start agresif, naik dewasa pun dia akan terbawa-bawa benda tu. Okey. Budaya bully di sekolah. Okey, biasa siapa yang pembuli? Biasanya pelajar yang macam saya beritahu tadi, pelajar senior, dan yang bangsa dia pelajar junior. Ni contoh-contoh keratan akhbar yang berkaitan dengan bully. Okey, ni masalah sosial. Masalah sosial ni biasanya dia dalam undang-undang dia ada juga, tapi dia tak berapa nak serius sangat. Ni masalah sosial biasa yang berlaku di kalangan remaja. Okey, saya masuk sedikit bab jenayah seksual. Sebab jenayah seksual ni macam saya beritahu tadi penting.
sebabnya banyak berlaku di kalangan remaja, sangat banyak. Dan kebanyakannya macam yang pelakon ni, lelaki ni, dia tak tahu undang-undang. Jadi dia ingat tak apalah nak suka-suka dengan girlfriend apa semua kan, tapi sebenarnya benda tu ialah salah. Terutamanya kalau girlfriend dia tu berumur 16 tahun ke bawah. Memang dalam undang-undang 16 tahun ke bawah walaupun suka sama suka, dia tak dikira kesalahan jenayah. Saya ulang lagi sekali banyak-banyak kali supaya ingat, anda semua ingat, dan boleh ingatkan anak-anak ke siapa-siapa lah yang pelajar-pelajar ke, bahawa benda ni memang undang-undang macam tu. Jadi walaupun nak kata apa, saya tak paksa dia pun, dia suka. Jadi macam tu pun tak boleh dikira kesalahan jenayah. Okey. Jenayah seksual ni dia ada 4: rogol, cabur kehormatan, sumbang mahram, seks luar tabi'i. Okey, rogol ni macam saya beritahu tadi. Cabur kehormatan tu dia macam, dia tak sampai rogol, dia hanya macam ringan-ringan. Macam sentuh ke, cium saja ke, macam tu. Itu cabur kehormatan. Sumbang mahram ni yang berlaku di kalangan dengan orang yang tak boleh kahwin. Macam ibu bapa, abang, adik macam tu. Seks luar tabi'i ni macam seks luar tabi'i lah, macam dia guna alatan ke atau macam tu lah. Okey. Okey, perbuatan rogol ni perbuatan serangan seksual persetubuhan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa kerelaan perempuan tersebut. Itu dia punya definisi. Tapi bawah dia pula tengok hubungan seksual dengan kerelaan perempuan tersebut, tetapi dari segi undang-undang belum cukup 16 tahun. Belum cukup 16 tahun. Jadi 16 tahun ke bawah lah. Jadi siasatan polis di bawah Seksyen 376, kanun kesiasaan, tempoh penjara dia boleh sampai 20 tahun dan sebat. Tinggi hukuman dia. Okay, ini contoh kes rogol pelajar. Okay, ini punca berlakunya rogol. Kenalan, cepat beri kepercayaan, janji lah apa semua, terima pujuk rayu, nak cuba pengaruh VCD lucah, kan tak ada VCD dah, kan apa ni, internet semua kan, VCD internet dah kerana ikut hawa nafsu dan tanpa memikirkan akibat. Cabur kehormatan macam saya cakap tadi, perbuatan serangan seksual untuk meraih kepuasan diri dan merangsang nafsu. Okey, macam saya cakap tadilah yang ringan-ringan semua tu, tapi sekarang kalau untuk berlaku terhadap kanak-kanak, dia ada satu atas, iaitu Akta Kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Okey, Akta Kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak ni dia punya hukuman dia lebih tinggi daripada kanun kesiasaan. Kalau macam cabur kehormatan biasa, kalau di bawah kanun kesiasaan dia ada bawah Seksyen 354 kanun kesiasaan. Dia hukuman dia rendah sikitlah daripada yang Akta Kesalahan-kesalahan seksual tu. Kalau untuk Akta Kesalahan-kesalahan seksual ni, dia memang khas kepada kanak-kanak yang berumur 18 tahun ke bawah. Dan kalau kita pegang ke apa semua, kalau budak ni buat report, memang kita akan siasat di bawah Akta Kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Hukuman dia tinggi. Okay, ni contoh Perata Akbar. Okay, sumbang mahram. Pelakon seksual persetubuhan lelaki dengan perempuan di mana hubungan lelaki dan perempuan tersebut tidak dibenarkan bawah undang-undang syarak. Macam saya cakap tadi, yang kita tidak boleh kahwin dengan dia, abang, bapa, pak saudara macam itulah. Okay, itu ialah di bawah sumbang mahram. Kalau sumbang mahram ni kita siasat di bawah Seksyen 376B. Kanun kesiasaan juga, hukuman dia tinggi. Tidak kurang dari 10 tahun dan tidak lebih 30 tahun. Ada berlaku, bukannya kadang-kadang tu mangsa tu bercerita dengan ibu ataupun siapa-siapa yang dikenal rapat, tapi ibu ataupun orang yang kakak ke ataupun adik-beradik tidak percaya. Kadang-kadang boleh menyebabkan trauma terhadap mangsa itu sendiri. Kadang-kadang mangsa ni mangsa ni dia tak tahu benda tu salah. Jadi mungkin ayah dia pujuk ke ataupun abang dia pujuk ke macam tu. Jadi dia pun rela tapi tak tahu sebenarnya benda tu salah. Jadi benda ni kalau macam pihak sekolah tu selalulah tengok-tengok pelajar tu, kadang-kadang ada yang kemurungan ke apa tu, mesti ada masalah. Kita kena tengok dia punya ni pula situasi keluarga dia macam mana. Sebab ada juga kadang-kadang dia tak tahu nak cerita kat siapa. Tapi di sekolah dia murung apa semua, dan bila cikgu tanya, benda ni berlaku dengan dia. Ada kes macam tu. Okay, ni contoh juga, contoh Perata Akbar.
Okay, macam saya cakap tadi, yang berlaku semua marahan macam mana? Kena ugut. Tak tahu perbuatan tu rogut. Lepas tu dia rasa macam benda tu taat kepada orang tua dia. Macam tu lah. Okay, seks luar tabi'i, macam saya beritahu tadi, dia perhubungan seks dengan seorang yang lain tetapi masukkan kemaluan ke dalam mulut ke ataupun dubur. Itu di bawah seksyen 377C. Kanun persiasaan. Okay. Biasanya kes rogol ni, yang statistik yang berlaku di Malaysia ni kebanyakannya dilakukan oleh orang yang dikenali. Jarang-jarang sekali macam orang yang tak kenal tarik kita rogol, jangan berlaku. Memang ada tapi jangan berlaku. Kebanyakan orang yang dikenali. Contoh awal-awal tu berkenalan, lepas tu hubungan rapat, apa tu kena bujuk, pergi rumah, macam itulah kebiasaannya kita yang mengikut. Jadi sebelum remaja-remaja wanita di luar sana, sebelum kita nak ikut seseorang tu, fikir dulu dan kalau bolehnya elakkanlah daripada berdoa di tempat yang sunyi ataupun pergi ke rumah individu lelaki tu sendiri yang macam tu. Sebabnya risiko untuk kita kena rogol tak ada tinggi. Sebab kadang-kadang kita ingat macam sebab dia sayang kita apa semua, tapi benda tu tak berlaku kadang susah. Yang kadang dia orang macam lepas dah dapat dia orang tinggal macam tu. Lepas tu baru nak buat report polis apa semua. Itu menjadi susah sikit kepada pihak polis untuk siasat. Kadang-kadang kes tu dah berlaku tu tahun lepas tu, tapi disebabkan kena tinggal dengan boyfriend baru buat report. Jadi apa yang evidence yang kita nak dapat dah. Kalau macam mengandung tu tak apa juga ada DNA baby kan. Salin apa semua, tapi kalau macam tak ada apa, nak dapat bukti macam mana nak kata dia tu rogol. Itulah kadang-kadang susahnya siasatan dari segi siasatan pihak polis. Jadi kalau macam kita rogol ni, biasa istilah rogol ni kita tak rela kan. Jadi selepas kena rogol tu terus buat report. Jadi benda tu ada lagi bukti-bukti. Contoh air mani ataupun apa-apa yang kita boleh ambil untuk sebagai bukti DNA lah. Untuk yang membuktikan bahawa individu ni rogol ni. Kalau macam bukti-bukti tu tak ada, susah sikit untuk mensabitkan kesalahan ke atas individu tersebut. Okey, ni macam saya cerita tadi, saya cerita dah. Okey, kalau berlaku apa yang perlu dilakukan? Lapor kepada pihak polis secepat mungkin. Jangan bersihkan diri. Cuba untuk mengecam penyerang ni kalau macam orang yang kita tak kenal lah. Contoh dia serang kita dah rogol. Cuba untuk kecam dia dan dapatkan bukti-bukti kenderaan dan apa-apa juga keterangan. Okay, kalau berlaku, ni contoh bukan yang suka sama suka lah. Yang kita contoh orang tu ambil kita tepi jalan, masuk dalam kenderaan ke, rogol apa semua. Yang tu peting-petingkan kat situ, cam muka dia. Kalau tak dapat, cam kenderaan dia, nombor plate ke apa semua. Yang tu penting. Jadi sebab kita nak cari kat mana nak cari orang tu kan. Lepas tu jangan balik mandi ke apa, jangan. Terus pergi balik polis, buat report dan kita boleh ambil sampel-sampel yang berkenaan yang saya cakap tadi, DNA tu. Okay, ni apa yang saya cerita tadi. Boleh buat laporan di mana-mana balai polis, tempat kerja, hospital mana-mana lah. Boleh buat laporan. Kadang-kadang kita tak buat report polis pun, kita pergi hospital nak check pun, doktor yang tolong buat report untuk kita pun ada juga. Ni siapa yang boleh buat laporan polis? Mangsa diri sendirilah, keluarga, rakan-rakan, majikan. Doktor boleh, cikgu boleh. Kalau macam sekolah ni, pelajar sekolah, dia cerita dekat kaunselor ke ataupun pengetua ke, guru besar ke, dia pun boleh buat report bagi pihak mangsa tu. Mungkin dia takut ke nak buat report, macam rasa tak yakin ke, boleh buat report bagi pihak dia. Tapi mangsa tu pun kena bagi kerjasama yang baik lah dengan pihak polis supaya senang kita nak melakukan siasatan untuk mengenal pasti yang pelaku tersebut. Okay, ni langkah-langkah pencegahan. Okay, macam saya cerita tadi, berwaspada dengan berkelakuan dengan orang yang mencurigakan di tempat sunyi. Jadi elaklah kalau perempuan, remaja wanita perempuan ni, elaklah daripada jalan tempat-tempat sunyi yang tak ada orang, lorong-lorong apa semua tu, elakkan dari situ. Lepas tu jangan mudah terima pelawaan orang yang tidak dikenal atau baru dikenali, tak kira lah kamu suka ke orang tu ke apakah, jangan terima pelawaan. Lepas tu nak pergi mana-mana, paling selamat maklum kepada keluarga. Nak pergi sini maklum keluarga, nak pergi sini maklum keluarga. At least keluarga tahu kita pergi mana. Kalau macam zaman-zaman sekarang ni, semua masing-masing ada handphone kan. Jadi sentiasalah bagi tahu pergerakan kita tu supaya apa-apa berlaku kat kita, ibu bapa tahu kita kat mana.
Okey, memahami tentang pentingnya keselamatan diri, bahagian badan yang tak boleh disentuh, elakkan keluar rumah tanpa tujuan dan pulang lewat. Pantau perubahan pada diri pelajar ni macam untuk cikgu-cikgu lah, terutama kaunselor ke cikgu, guru kelas ke guru apa-apalah, guru mata pelajaran ke cikgu ke tengok pelajar tu. Kalau macam pelajar tu asalnya seorang yang ceria tiba-tiba berubah jadi murung, prestasi merudum, panggillah dia, slow talk dengan dia, tanya apa masalah dia. Sebab biasanya pelajar-pelajar macam ni mesti ada masalah. Tak kira lah masalah dari segi yang nikah ataupun masalah keluarga ke, perceraian mak ayah ke, kita tak tahu. Tapi kebiasaannya memang kalau dia berubah jadi murung tu adalah masalah dia. Okey, ni lebih kepada apa? Ni lah langkah pencegahan tadi. Kalau tak dikenal, beritahu bawa ibu bapa, jangan bagi orang masuk rumah, jangan keluar rumah tanpa kebenaran, jangan menumpang kenderaan. Okey, ni macam saya beritahu tadi, kenapa remaja ni terlibat dengan kes jenayah. Okey, biasanya faktor ekonomi. Faktor ekonomi ni biasalah kadang-kadang kita tak berapa nak ada duit dan kita nak hidup mewah apa semua tu, dah berlakunya pecah rumah, curi motor, samun apa semua tu sebab kita nak hidup mewah tapi tak mampu dengan ekonomi sekarang kan. Jadi pelajar ni nak bekerja tak boleh lagi. Jadi fikir cara mudah untuk dapatkan duit. Mak ayah pula tak senang. Jadi dia tengok kawan-kawan semua ada motor cantik apa semua kan. Jadi dia pun teringin nak benda tu dan cara yang mudah untuk cari duit macam tu lah. Ya, buat kesalahan jenayah. Satu lagi terlibat dengan penagihan dadah. Kebanyakannya macam kes-kes jenayah yang kita tangkap dan kita buat urine kat dia memang kebanyakannya positif dadah. Sebabnya okey dah lah faktor ekonomi lah ni, okey keluarga susah apa semua. Lepas tu tak ada duit luar nak beli dadah. Nak beli dadah pun kena ada duit juga kan. Okey, jadi buat benda-benda macam tu lah, samun ke, pecah rumah ke, ugut orang ragut ke apa semua. Nak beli di samping memenuhi keperluan keinginan diri, nak beli dadah. Itulah salah satu punca dia juga penagih dadah. Pengaruh rakan sebaya ni macam biasalah. Kawan-kawan ajak. Okey. Ni baik kegagalan yang macam saya cakap tadi, masalah keluarga, juga faktor berlakunya pelibatan pelajar. Okay, taraf pendidikan, pengaruh media sosial, media massa, ruang kepada penjenayah. Ruang kepada penjenayah ni macam, dia ni sebenarnya, dia tengok penjenayah ni kebanyakan dia tengok ruang dan peluang. Kalau macam kita sendiri sebagai individu, contoh kita di rumah, kita tak kunci pintu. Dia memberi peluang kepada orang masuk rumah kita. Walaupun sebenarnya tak boleh, tapi kita yang beri peluang ke orang tu. Kita tak kunci pintu ataupun letak motor tepi jalan, tinggal kunci dekat tengkok. Itu memberi peluang kepada penjenayah cuci motor. Kadang-kadang dia tu tak ada niat pun nak cuci motor, tapi tengok dia tinggal kunci macam tu je. Lepas tu dia pun ambil. Kadang-kadang macam tu lah kita bagi peluang kepada penjenayah tu buat kesalahan jenayah tu. Jadi kita kalau boleh tu janganlah bagi peluang kat dia orang ni, tengok asal macam kita bawa motor letak beg kat dalam raga motor. Itu memberi peluang lah. Contoh-contoh memberi peluang. Ya. Okey. Sama macam tadi. Okey, macam mana masyarakat boleh membantu dalam menangani kes-kes jenayah ni? Dia banyak saluran sekarang ni adalah macam polis sendiri pun dia ada aplikasi BSP, ada macam-macam lah dalam web lah apa semua, dalam website PDRM sendiri apa semua. Kita boleh bagi maklumat dan maklumat itu dirahsiakan. Dan kalau macam susah nak macam payah sangat yang tu, kita pergilah balai-balai terdekat ke. Kalau tak mau pergi balai pun call balai, bagi tahu okey kat sini saya nampak orang ni macam nak masuk rumah ni je, macam tu. Sebab maklumat yang diberikan oleh kita adalah rahsia. Kita tak akan dedahkan pemberi maklumat. Jadi masyarakat boleh tolong polis dari segi itulah. Di samping macam kalau macam adalah juga yang pergi tolong tangkap ke apa semua tu bolehlah juga. Tapi lepas tangkap jangan pergi belasah pula, call polis untuk pergi ambil orang tu. Biasanya itulah cara-cara masyarakat ni boleh membantu pihak polis dalam menangani kes-kes jenayah. Okey, ni saya tunjuk sikit statistik pelibatan remaja sebab saya buat
tajuk remaja, jadi saya fokus pada remaja. Ini di daerah Kubang Pasu, saya fokus pada daerah Kubang Pasu. Yang melibatkan remaja berumur 18 tahun ke bawah. Ni yang statistik yang betul daripada kita. Jadi yang ada kesalahan, section kesalahan dulu kan, itu adalah jumlah kes berapa, jumlah tangkapan berapa orang. Ni melibatkan 18 tahun ke bawah ni tak semua bersekolah, ada yang tak bersekolah, dah berhenti sekolah pun ada. Tapi pelajar sekolah pun ada. Jadi kita tak dedahkanlah sekolah-sekolah mana tu tak didedahkan, tapi ada. Okey, section biasa yang dilakukan macam ni lah, section 379. 379 tu apa dia? 39 tu ialah kes curi. Curi apa-apalah, curi motosikal dia lain tau. Dia 379A, kalau 379 ni curi. Curi duit ke, curi apa tu kes 379. Kalau 380 ni curi dalam bangunan. Curi dalam bangunan ni contoh macam pergi pasar raya, ambil barang, keluar tak bayar. Tu ada curi 380. Curi dalam bangunan. Yang section 4 ARJT ni atas rumah judi terbuka. Ni biasanya judi online. Section 506 ialah ugutan. 448 KK ialah pencerobohan. Pencerobohan rumah ke, pencerobohan masuk dalam kawasan rumah orang ke dengan niat nak pecah rumah tapi tak sempat nak pecah rumah lagi, kena tangkap. Itu ceroboh. Ceroboh rumah. 377C ni seks luar tabi'i. 375B gang rape. Gang rape ni rogo beramai-ramai. Ada juga pelajar kena rogo dengan 2-3 orang individu. Kenalan dia juga. Kes 324 ialah kes pukul. 427 kianat. 323 ni pukul juga. Ni dia punya apa? Justifikasi dia tangkapan berumur berapa-berapa, lelaki, perempuan semua ni lah. Ni tadi. Okey, kesimpulan dia. Macam saya beritahu tadi, remaja ni menentukan hidup dan masa depan. Jadi apa-apa pun berlaku starting dia masa remaja. Jadi kalau remaja tu kita dah boleh kontrol, kita boleh ni diri kita. Jadi insya-Allah lah masa depan kita tu akan cerah lah. Okey. Pilih rakan yang baik untuk kita bergaul. Lepas tu macam kalau kita tak pandai pun cari satu benda lain yang kita boleh buat kemahiran ke apa ke yang boleh menjamin masa depan kita. Kadang-kadang orang yang pandai pelajaran ni tak sebenarnya dia berjaya juga. Kadang-kadang yang tak biasa-biasa ni tapi dia ada kemahiran dalam bidang tertentu, dia pun boleh berjaya. Macam tu. Asalkan jangan terlibat dengan kesalahan-kesalahan yang melanggar undang-undang. Okey. Okey, sekian itu sahaja daripada sedikit perkongsian daripada saya. Saya berharap ianya dapat memberi sedikit input lah kepada remaja-remaja, ibu bapa dan siapa individu-individu di luar sana. Saya harap ianya dapat memberi manfaat dan saya berterima kasih sekali. Saya berterima kasih kepada pihak PPD Kubang Pasu dan PIB KS Kubang Pasu kerana menjemput saya untuk program pada hari ini dan menjayakan program ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.